Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah murid-murid semua, kita jumpa lagi pada slot kali ini bersama saya Cikgu Samiza binti Abdullah dan guru matematik dari SMK Ketereh Kota Baru, Kelantan. Baik, kita sudah berjumpa pada slot yang lepas iaitu cikgu berkongsi ataupun cikgu fokus kepada tajuk indeks. Ini kita masih lagi sambung dengan tajuk indeks. Kita tengok kepada standard kandungan. Yang kedua dalam tajuk indeks iaitu hukum indeks. Kita tengok seterusnya. Di bawah hukum indeks, kita ada 1.2.4 iaitu menentusahkan A kuasa sifar sama dengan 1 dan A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N di mana A tidak sama dengan sifar. Baik, kita tengok contoh di sini. Pembahagian dalam bentuk indeks. Cikgu bagi contoh di sini. 6 kuasa 3 bahagi 6 kuasa 3. Baik, kita tengok pada penyelesaian. Cikgu di sini ada dua penyelesaian. Yang pertama, kita tengok macam mana kita nak selesaikan dengan menggunakan hukum indeks yang kita telah pelajari pada slot yang lepas. Masih ingat lagi kan? Di mana pembahagian indeks, asas sama, indeks dia kita tolak. Jadi di sini, 6 kuasa 3 bahagi 6 kuasa 3, kita tolak indeks dia. 6 kuasa 3 tolak 3. Sama dengan 6 kuasa sifar. 3 tolak 3 sifar. Baik, kita tengok pula penyelesaian menggunakan pendaraban berulang. 6 kuasa 3 bahagi 6 kuasa 3. Pendaraban berulang. 6 darab 6 darab 6. Bahagi dengan 6 darab 6 darab 6. Pendaraban berulang. Baik, hasilnya ialah 1. Secara kesimpulan kita boleh buat di mana 6 kuasa sifar sama dengan 1. Sebabnya tadi soalan yang sama, cumanya kita buat penyelesaian dengan dua kaedah iaitu hukum indeks dan juga pendaraban berulang. Jadi dalam hukum indeks kita dapat jawapan dia 6 kuasa sifar. Dalam pendaraban berulang kita dapat jawapan dia 1. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan 6 kuasa sifar sama dengan 1. Jadi sebarang nombor kuasa sifar hasilnya 1. Contoh 5 kuasa sifar 1. 23 kuasa sifar 1 sama dengan 1. Jadi dalam contoh cikgu bagi ni kita boleh buat secara generalisasinya ialah A kuasa sifar sama dengan 1 di mana nilai A itu tidak boleh sama dengan sifar. Tidak sama dengan sifar. Boleh kan? Seterusnya kita tengok. Baik. Di sini pula pembahagian dalam bentuk indeks juga. Kita tengok contoh yang kedua. 6 kuasa 2 bahagi 6 kuasa 4. Baik, penyelesaian pun cikgu buat dalam dua bentuk. Hukum indeks dan juga, dalam dua kaedah hukum indeks dan juga pendaraban berulang. Dalam hukum indeks, disebabkan pembahagian, maka indeks dia kita tolak. 6 kuasa 2 tolak 4. Hasilnya ialah 6 kuasa negatif 2. 2 tolak 4 negatif 2. Dalam kaedah ataupun menggunakan kaedah pendaraban berulang, 6 kuasa 2 bahagi 6 kuasa 4. 6 kuasa 2 ialah 6 darab 6. 6 kuasa 4, 6 darab 6 darab 6 darab 6. Iaitu 4 kali berulang. Baik, selepas kita permudahkan, maka hasilnya kita dapat 1 per 6 kuasa 2. Seperti tadi juga kita boleh buat kesimpulan di sini. 6 kuasa negatif 2 sama dengan 1 per 6 kuasa 2. Daripada contoh, kita boleh buat secara generalisasi. A kuasa N sama dengan 1 per A kuasa N. Di mana A
tidak sama dengan sifar. Okey, boleh faham? Jadi kita teruskan kepada contoh soalan. Okey, baiklah murid-murid, seterusnya kita tengok kepada contoh soalan. Okey, permudahkan setiap yang berikut. Baik, murid-murid masih ingat lagi kan? Pada slot yang lepas, kita sudah mempelajari pendaraban dan juga pembahagian indeks dalam asas yang sama. Okey, di mana pendaraban indeks, asas yang sama, indeks kita tambah. Pembahagian indeks, asas yang sama, indeks kita tolak. Baik, di sini soalannya ialah 4 kuasa 2 darab 4 kuasa 3 bahagi 4 kuasa 7. Okey, di mana asasnya sama. Semua asasnya adalah 4. Okey, jadi sama dengan 4 kuasa. Okey, situ 4 kuasa 2 darab 4 kuasa 3. Jadi indeks kita tambah. 2 tambah 3. Seterusnya sambung dengan bahagi 4 kuasa 7. Bila bahagi, indeks kita tolak. Okey, jadi di sini indeks dia 2 tambah 3 tolak 7. Baik, sama dengan 4 kuasa negatif 2. Okey, bila indeks negatif, maka sama dengan 1/4 kuasa 2. Okey, kita teruskan kepada soalan B. Baik, di mana 3 kuasa 2 kuasa 3 darab 5 kuasa 4 kuasa 2 bahagi dengan 3 kuasa 3 darab 5 kuasa 2 kuasa 3. Okey, nampak macam payah tapi sebenarnya mudah sahaja. Okey, di mana nombor indeks dikuasakan pun kita sudah belajar pada slot yang lepas di mana kita perlu darabkan indeks dia. Okey, jadi 3 kuasa 2 kuasa 3 darabkan indeks 2 darab 3. Jadi 3 kuasa 6 darab 5 kuasa 4 kuasa 2 darabkan indeks 4 kuasa 2 jadi 5 kuasa 8. Baik, yang di bawah dia 3 kuasa 3 darab 5 kuasa 2 kuasa 3 sama juga kita darabkan indeks dia dengan kuasa. Jadi 3 darab dengan 3 yang kuasa di luar kurungan. Jadi 3 kuasa 9 darab 5 kuasa 6. Okey, daripada 2 darab 3 kan. Baik, selepas itu kita ambil asas yang sama. Okey, di mana di sini awak nampak asas 3. 3 kuasa 6 dengan 3 kuasa 9. Okey, kedudukan itu bahagi. Bila bahagi, okey, pembahagian, maka indeks kita tolak. Okey, jadi 3 kuasa 6 tolak 9. Darab, ambil pula asas 5 pun pembahagian juga, maka indeks pun ditolak. Jadi 5, 8 tolak 6. Okey, sama dengan 3 kuasa negatif 3. Okey, 6 tolak 9 negatif 3. Darab dengan 5 kuasa 2. Okey, yang negatif tadi, kuasa negatif. Okey, tengok di sebelah kanan. Okey, sama dengan 1/3 kuasa 3 darab dengan 5 kuasa 2. Okey, jadi jawapan dia ialah 1 darab 5 kuasa 2, kita dapat 5 kuasa 2 per dengan 3 kuasa 3. Okey, itu permudahkan kan? Okey, baik. Seterusnya kita tengok. Okey, soalan C. 2PQ kuasa 2 kuasa 3 darab P kuasa 2 Q kuasa 3 bahagi dengan 2P kuasa 2 Q kuasa 4. Pun sama juga. Okey, 2 kuasa 3. Okey, sebab dia duduk dalam kurungan, nombor indeks dikuasakan. Okey, jadi 2 kuasa 3. P pun kuasa 3. Sebab dia ada kuasa dia 1 kan. Jadi 1 darab 3 dapat 3. Q kuasa 6. Iaitu 2 darab 3 indeks dia. Darab, okey, itu kita salin balik. P kuasa 2, Q kuasa 3. Bahagi dengan 2 kuasa 4. P kuasa 2 darab 4 dapat 8. Jadi P kuasa 8, Q kuasa 4. Okey, di sini 2 kuasa 3 kita cari hasil dia. 2 kuasa 3 ialah 2 darab 2 darab 2 darab 2 kan? Kita dapat 8. Okey, 2 kuasa 4 yang di bawah tu pun cari nilai dia. Iaitu 2 darab 2 darab 2 darab 2 kita dapat 16. Okey, kemudian kita ambil asas yang sama. Iaitu asas P. Okey, P
kita tengok ada P kuasa 3 darab P kuasa 2 bahagi P kuasa 8. Tadi kita tahu bahawa pendaraban indeks, asas sama indeks tambah pembahagian indeks kita tolak. Jadi kita ambil asas P 3 tambah 2 tolak 8. Baik, kemudian ambil pula asas Q. Q kuasa 6. Kita ada Q kuasa 6 darab Q kuasa 3 dan bahagi dengan Q kuasa 4. Jadi, di sini Q 6 tambah 3 tolak 4. 8 per 16 permudahkan. Kita dapat 1 per 2. Darab dengan P kuasa negatif 3 darab dengan Q kuasa 5. Jadi 1 per 2 darab 1 per P kuasa 3 darab Q kuasa 5. Jadi, jawapan dia ataupun hasilnya ialah Q kuasa 5 bahagi dengan ataupun per dengan 2P kuasa 3. Kita teruskan dengan standard pembelajaran seterusnya iaitu 1.2.5 menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Baik, kita tengok di sini hubungan antara punca kuasa dengan kuasa. Baik, tengok di sini dia bagi X kuasa 2 sama dengan 64. Di sini cikgu ada dua penyelesaian. Penyelesaian 1 dan penyelesaian 2. Kita nak tengok perbezaan penyelesaian tetapi hasilnya kita dapat sama. Di sini X kuasa 2 sama dengan 64. Jadi, 64 tu kita cari nombor kuasa 2 bagi 64. Nombor kuasa 2 bagi 64 ialah 8. Jadi, kita buat X kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2. Kemudian cikgu letak di situ punca kuasa 2 sebab kita nak hapuskan punca kuasa 2 dengan kuasa 2. Jadi punca kuasa 2 X kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2 8 kuasa 2. Kita permudahkan. Kuasa 2 dan juga punca kuasa 2. Di sebelah kiri tinggal X sahaja dan di sebelah kanan tinggal 8 sahaja. Maka hasil yang kita dapat ialah X sama dengan 8. Baik, itu penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua juga menggunakan soalan yang sama tadi. X kuasa 2 sama dengan 64. Kita nak cari berapa nilai X. Baik, X kuasa 2 sama dengan 64. Sama juga dengan tadi. Kita cari nombor kuasa 2 bagi 64. Jadi, X kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2. Baik, sekarang kita nak hapuskan kuasa 2 tu kita darabkan dengan 1 per 2 indeks dia. Dua-dua belah kiri dan kanan. X kuasa 2 darab 1 per 2 sama dengan 8 kuasa 2 darab 1 per 2. Kita boleh hapuskan atau kita darab 2 darab 1 per 2 tinggal 1. Sebelah kanan pun 2 darab 1 per 2 tinggal 1. Maka hasilnya kita dapat X sama dengan 8. Jadi, dengan soalan yang sama, penyelesaian yang berbeza, dua penyelesaian, kita akan dapat hasil yang sama. Jadi, daripada sini, kita boleh buat secara generalisasinya ialah punca kuasa A sama dengan A kuasa 1 per N. Jadi, di sini kita dapat menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Seterusnya. Kita tengok contoh soalan. Dia suruh tukar bentuk sahaja. Tukarkan setiap yang berikut kepada bentuk A kuasa 1 per N. Dia bagi dalam bentuk punca kuasa, dia suruh tukar dalam bentuk kuasa. Contoh A dia bagi punca kuasa 2, 49. Bila punca kuasa 2, 49, dia sama juga dengan, dan kalau dalam bentuk kuasa 2, dia sama juga dengan 49 kuasa 1 per 2. B. Punca kuasa 3, negatif 64, itu dalam punca kuasa. Kalau dalam kuasa, dia sama juga dengan negatif 64 kuasa 1 per 3. Untuk C, punca kuasa 5P sama juga dengan P kuasa 1 per 5.
Dan untuk D, punca kuasa 4Y sama juga dengan Y kuasa 1/4. Okey, tukar bentuk. Baik, kita tengok seterusnya. Kita nak tukar pula bentuk daripada kuasa kepada punca kuasa. Okey, A, 256 kuasa 1/4 sama dengan punca kuasa 4, 256. Ini kita tukar bentuk saja. Okey, bila murid-murid sudah tahu macam mana tukar bentuk, kita pun dapat jawab soalan lepas ni. Okey, B, 512 kuasa 1/3 sama dengan punca kuasa 3, 512. Okey, dan C, Q kuasa 1/8 sama dengan punca kuasa 8Q. Okey, tukar bentuk. Jadi, murid-murid dah tahu macam mana nak tukar bentuk daripada punca kuasa kepada kuasa, daripada kuasa kepada punca kuasa. Baik, sekarang seterusnya kita tengok kepada soalan. Okey, baik. Soalannya ialah hitung nilai bagi setiap yang berikut. Okey, tengok contoh A. Punca kuasa 3, 216. Jadi, kita nak cari nilai dia. Jadi, daripada punca kuasa, kita tukar kepada kuasa. Okey, punca kuasa 3, 216 sama juga dengan 216 kuasa 1/3. Okey, bila kuasa 1/3, ini pengetahuan awak sedia ada dalam tajuk tingkatan 1 dulu, kuasa 3, kuasa 2. 216 tu kita tukar kepada kuasa 3. Sebab dia punca kuasa 1/3, maka kita cari nombor kuasa 3 bagi 216. Jadi nombor kuasa 3 bagi 216 ialah 6 kuasa 3. Okey, 6 kuasa 3 tu sama dengan 216. Jadi indeks dia kita darab. 3 darab dengan 1/3. Kuasa tadi. Okey, 6 kuasa 3 kuasa 1/3 tadi kan. Okey, jadi darab indeks dia, maka 3 darab 1/3 sama dengan 1. 6 kuasa 1. Baik, pada slot yang lepas, cikgu sudah ingatkan, kalau kuasa 1, kita jangan jadikan dia sebagai jawapan akhir. Okey, jadi 6 kuasa 1, kita tulis dia sebagai 6. Okey, jangan jadikan kuasa 1 itu sebagai jawapan akhir. Baik, untuk B, punca kuasa 5, negatif 243. Okey, tukar kepada kuasa, dia jadi negatif 243 kuasa 1/5. Baik, sama juga. Okey, negatif 243 tu dia sama dengan negatif 3 kuasa 5. Sebab apa cikgu ambil kuasa 5? Sebab dia kuasa dengan 1/5. Nak mudahkan kita, permudahkan dia nanti. Baik, 5 darab 1/5. 5 darab 1/5, kita darab indeks dia. Hasilnya ialah 1. Negatif 3 kuasa 1, maka hasilnya ialah negatif 3. Okey, baik. Seterusnya soalan C. Negatif 1024 kuasa 1/5. Okey, jadi negatif 1024. Baik, jadi sama juga dengan negatif 4 kuasa 5 darab dengan 1/5. Kita darabkan indeks dia. Okey, sebab negatif 4 kuasa 5 sama dengan negatif 1024. Okey, 5 darab 1/5 sama dengan 1. Jadi negatif 4 kuasa 1 hasilnya ialah negatif 4. Okey, jangan tulis kuasa 1 sebagai jawapan akhir. Okey, seterusnya kita tengok pula hubungan antara A kuasa M per N dengan A kuasa M kuasa 1 per N, A kuasa 1 per N kuasa M dengan A kuasa A punca kuasa N, A kuasa M dan juga punca kuasa N, A kuasa M. Okey, sebenarnya semua benda ni adalah sama. Okey, kita tengok di sini. A kuasa M sama dengan A kuasa M kuasa 1 per N. Kenapa dia jadi A kuasa M per N? Okey, masih ingat lagi nombor indeks dikuasakan, indeks kita darab.
Okey, iaitu M darab dengan 1 per N. Okey, maka hasilnya jadi A kuasa M per N. M darab 1 per N jadi M per N. Jadi A kuasa M kuasa 1 per N sama juga dengan A kuasa M per N. Okey, sama juga di sini. A kuasa 1 per N kuasa M. Okey, nombor indeks dikuasakan. Indeks dia kita darab juga. 1 per N darab M. Okey, 1 per N darab M ialah M per N. 1 darab M, M per N. Okey, jadi A kuasa 1 per N kuasa M sama juga dengan A kuasa M per N. Okey, seterusnya punca kuasa N, A kuasa M sama juga A kuasa M, punca kuasa N tu dia akan jadi kuasa 1 per N. Kalau masih ingat lagi tadi, kalau punca kuasa 2, dia akan jadi kuasa 1 per 2. Okey, sama juga di sini kan? Okey, jadi tu seperti dengan di atas. A kuasa M kuasa 1 per N sama dengan A kuasa M per N. Okey, dan yang di bawah pun sama. Baik, jadi kesemua bentuk indeks ini adalah sama antara satu sama yang lain. Jadi kita boleh menggunakan salah satu daripadanya untuk menyelesaikan masalah indeks yang berkenaan. Jadi cikgu bagi ni sebenarnya benda tu sama. Jadi kita boleh guna mana-mana sahaja. Okey, baik. Seterusnya kita tengok macam mana penyelesaian soalan menggunakan hubungan ini. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan. Baik. Hitung nilai setiap yang berikut menggunakan kaedah. Menggunakan 4 kaedah. 4 kaedah tadilah. Okey, cikgu bagi di sini 16 kuasa 3 per 2. Okey, 16 kuasa 3 per 2 ni bentuk dia ialah A kuasa M per N. Kita nak tengok hasil dia berapa dengan menggunakan 4 kaedah tadi. Baik, kita gunakan kaedah yang pertama iaitu A kuasa M kuasa 1 per N. Awak tengok 16. 3 tu kita samakan dengan N. 2 tu kita samakan dengan N. Jadi kita pun masuk dalam ni. 16 A kuasa M. A tu kita gantikan dengan 16. M tu 3. Okey, 3 kuasa 1 per N. 1 per N tu ialah 2. Jadi 16 kuasa 3 kuasa 1 per 2. Jadi 16 kuasa 3 ialah 4096. Kuasa dengan 1 per 2. Hasilnya kita dapat 64. Okey, kaedah yang kedua. Kaedah A kuasa 1 per N kuasa M. Sama juga. 16. A itu 16. Kita ambil soalan yang sama tadi. 16 kuasa 3 per 2. 16 kuasa 1 per 2 kuasa 3. Terbalik tadi kuasa 3 kuasa 1 per 2. Yang ni kuasa 1 per 2 kuasa 3. 16 kuasa 1 per 2 ialah 4. Okey, hasil dia 4. Kuasa dengan 3 yang di luar. Jadi 4 kuasa 3 ialah 64. 4 kuasa 3 masih ingat lagi. Untuk cari nilai, kita mesti buat dalam pendaraban berulang kan? Jadi 4 darab 4 darab 4. Hasilnya ialah 64. Okey, kaedah seterusnya iaitu kuasa A kuasa M, punca kuasa N, A kuasa M. Okey, baik. Punca kuasa. Kenapa punca kuasa 2? Sebab dia 3 per 2. Jadi punca kuasa 2, 16 kuasa 3. Jadi 16 kuasa 3 ialah 4096. Jadi punca kuasa 2, 4096. Hasilnya 64. Okey, dan kaedah seterusnya iaitu punca kuasa 2N, A kuasa dengan M. Okey, jadi A tu punca kuasa N tu ialah punca kuasa 2. Sebab di soalan ni ialah 3 per 2. Jadi punca kuasa 2. A tu 16. Jadi punca kuasa 2 16 kuasa 3. Punca kuasa 2 16 ialah 4. Hasil dia 4. Kuasakan dengan 3. 4 kuasa 3 ialah 64. Jadi di sini walaupun menggunakan 4 kaedah yang berbeza, kita akan mendapat nilai yang sama iaitu 64. Maka
sebenarnya keempat-empat kaedah itu adalah sama. Okey, jadi kita boleh pilih mana-mana kaedah untuk kita selesaikan soalan indeks pecahan ini. Okey, baik seterusnya kita tengok standard pembelajaran 1.2.6 melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks. Okey, baik. Murid-murid masih ingat lagi slot sebelum ini kita sudah tengok hukum indeks. Okey, kita tengok yang pertama. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, di mana pendaraban indeks asas sama, indeks kita tambah. Okey, kemudian A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Okey, pembahagian indeks asas sama, indeks kita tolak. Okey, A kuasa M kuasa N. Nombor indeks dikuasakan, maka indeks kita darab M darab N. Okey, jadilah A kuasa M N. Okey, lepas tu ini yang kita tengok tadi, A kuasa sifar sama dengan 1. Jadi sebarang nombor sekiranya kuasanya adalah sifar, maka nilainya adalah 1. Okey, A kuasa negatif N. Ini kalau indeks negatif. Okey, A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okey, seterusnya indeks pecahan. Okey, indeks pecahan kalau pengangka dia 1. Okey, contoh A kuasa 1 per N. Okey, jadi sama dengan punca kuasa NA. Okey, punca kuasa NA. Tengoklah kuasa berapa. Kalau kuasa 1 per 2, jadi punca kuasa 2. Kalau kuasa 1 per 3, punca kuasa 3. Okey, pecahan yang mana pengangka dia lebih daripada 1. Okey, contoh A kuasa M per N. Okey, ni yang kita ada 4 kaedah tadi, iaitu A kuasa M darab 1 per N sama juga dengan A kuasa 1 per N kuasa M. Okey, ataupun punca kuasa N A kuasa M sama juga dengan punca kuasa N A kuasa M. Okey, ini hukum indeks secara keseluruhan. Jadi, murid-murid kena ingatlah hukum indeks ini. Macam mana? Baru kita boleh applykan ataupun kita boleh gunakan untuk membuat penyelesaian. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh soalan. Baik, permudahkan setiap yang berikut. Daripada hukum indeks tadi, maka kita boleh menyelesaikan soalan yang diberi. Baik, negatif 2Y kuasa 4 darab 3Y kuasa 2 Z kuasa negatif 3 kuasa 2 bahagi dengan 24Y kuasa 3 Z kuasa 5. Baik, kita asingkan dia satu persatu. Negatif 2 kuasa 4. Okey, negatif 2 kuasa 4. Kemudian darab dengan Y kuasa 4. Darab 3 kuasa 2 darab, okey, Y kuasa 2 darab dengan 2 yang di luar kurungan. Indeks di luar kurungan tadi kan? Okey, 2 darab 2. Kemudian darab dengan Z kuasa 3 darab 2. Darabkan indeks. Okey, nombor indeks dikuasakan, indeks kita darab. Kemudian 24 Y kuasa 3 Z kuasa 5. Negatif 2 kuasa 4, cari hasil dia. Hasilnya ialah 16. Okey, negatif 2 kuasa 4, 16. Y kuasa 4 darab 3 kuasa 2 pun cari hasil dia. 3 kuasa 2 ialah 9. Kemudian Y kuasa 4, 2 darab 2 indeks dia, jadi Y kuasa 4. Z kuasa negatif 6. Per dengan 24Y kuasa 3, Z kuasa 5. Baik, di sini kita kumpul nombor, sama-sama nombor, kemudian kita ambil asas yang sama. Baik, 16 darab 9 bahagi 24. Darab dengan, kita ambil pula asas yang sama iaitu asas Y.
Asas Y kita ada Y kuasa 4 darab Y kuasa 4 dan bahagi Y kuasa 3. Jadi, mengikut hukum indeks, apabila pendaraban, indeks kita tambah, pembahagian indeks kita tolak. Jadi, di sini, Y 4 tambah 4 tolak 3. Darab dengan Z. Okey, Z kita ada Z kuasa negatif 6 bahagi dengan Z kuasa 5. Bila pembahagian indeks, maka indeks dia kita kena tolak. Jadi negatif 6 tolak 5. Okey, hasilnya 16 darab 9 bahagi 24. Okey, boleh tekan kalkulator, maka awak akan dapat 6. Okey, 6 darab Y kuasa 5. Y kuasa 5 tu daripada 4 tambah 4 tolak 3 tadi indeks dia. Okey, darab dengan Z kuasa negatif 11. Jadi 6 darab Y kuasa 5 darab darab 1 per Z kuasa 11. Okey, jadi hasilnya ialah 6Y kuasa 5 per dengan Z kuasa 11. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Okey, soalan B. PQ kuasa 1 per 2 darab punca kuasa 2 PQ kuasa 1 per 4 kuasa 2. Okey, bahagikan dengan P kuasa negatif 2, Q kuasa 2 darab 1 per 4. Okey, kita salin dulu P, Q kuasa 1 per 2 darab. Okey, yang ini punca kuasa 2, P kuasa 2. Okey, kita darab indeks dia kan. Indeks dia 1, 1 darab 2 jadi kuasa 2. Kemudian Q, darabkan indeks 1 per 4 darab dengan 2 indeks dia. Okey, yang di bawah, okey, P kuasa negatif 2 darab dengan 1 per 4. Okey, darabkan indeks. Sebab nombor indeks dikuasakan, indeks kita darab mengikut hukum indeks. Okey, Q 2. Okey, Q kuasa 2 darab 1 per 4. Okey, jadi P, Q kuasa 1 per 2 darab punca kuasa 2, P kuasa 2 tu kita sudah hapuskan punca kuasa 2 dengan kuasa 2, maka dapat P. Okey, Q kuasa 1 per 2 tu daripada hasil 1 per 4 darab dengan 2. Okey, dapat 1 per 2. Kemudian yang di bawah, P kuasa negatif 1 per 2. Iaitu negatif 2 darab 1 per 4, kita dapat negatif 1 per 2. Q kuasa 1 per 2. Daripada 2 darab 1 per 4. Okey, sama dengan P. Ini kita kumpulkan ikut asas sama. Kita ambil asas P, 1 tambah 1. Sebab yang di atas tu P darab P. Jadi indeks dia masih ingat lagi kan? Kalau tidak ada apa-apa, sebenarnya dia ada indeks dia iaitu 1. Jadi P 1 tambah 1. Kemudian yang di bawah tu bahagi. Maka kita tolak indeks dia. Tolak negatif 1 per 2. Tolak sebab dia bahagi. Tolak dengan negatif 1 per 2. Kemudian asas Q. Q Q kuasa 1 per 2 tambah 1 per 2. Sebab dia darab. Kemudian tolak 1 per 2. Okey, bahagi. Jadi hasilnya ataupun jawapan dia ialah P kuasa 5 per 2, Q kuasa 1 per 2. Okey, boleh? Baik, seterusnya kita tengok soalan dia. Hitung nilai. Okey, sekarang dia nak suruh cari nilai. Tadi permudahkan. Baik, hitung nilai setiap yang berikut. 27 kuasa 1 per 3 darab 625 kuasa negatif 1 per 4 bahagikan dengan punca kuasa 5 243 darab punca kuasa 3 125. Okey, yang di atas 27 kuasa 1 per 3, cari nombor kuasa 3 bagi 27. Iaitu 27 tu sama juga dengan 3 kuasa 3. Kemudian kita darabkan indeks dia. Okey, sebab nombor indeks dikuasakan kan. Jadi 3 kuasa 3 darab dengan 1 per 3. Okey, darab 625 sama juga dengan 5 kuasa 4. Okey, jadi darab indeks dia 4 darab negatif 1 per 4. Baik, yang di bawah 243 sama juga dengan 3 kuasa 5.
Okey, jadi punca kuasa 5, 3 kuasa 5 darab dengan 125 sama juga dengan 5 kuasa 3. Jadi punca kuasa 3, 5 kuasa 3. Baik, yang di atas 3 kuasa 3 darab dengan 1/3. Jadi 3 darab 1/3 kita dapat 1. Jadi 3 kuasa 1. Kemudian 4 darab negatif 1/4 pun dapat negatif 1. Jadi yang di atas kita dapat 3 kuasa 1 darab 5 kuasa negatif 1. Okey, yang di bawah, punca kuasa 5 kita boleh hapuskan dengan kuasa 5. Okey, jadi punca kuasa 5 kita hapuskan dengan kuasa 5, tinggal lagi 3. Jadi 3 kuasa 1, yang sebelah kanan pun sama, punca kuasa 3 kita hapuskan dengan kuasa 3, akan jadi 5 kuasa 1. Okey, di sini murid-murid boleh nampak kita ada asas 3 dan asas 5. Jadi kita boleh buat ikut hukum indeks, asas yang sama. Okey, di sini kita nampak pembahagian. 3 kuasa 1 bahagi 3 kuasa 1. Jadi bila pembahagian, indeks kita tolak. Jadi 1 tolak 1 indeks dia. 1 tolak 1 kita dapat sifar. 3 kuasa sifar. Darab dengan 5 kuasa negatif 1 bahagi 5 kuasa 1. Juga pembahagian. Maka tolakkan indeks. Negatif 1 tolak 1. Dapat negatif 2. Jadi 3 kuasa sifar darab 5 kuasa negatif 2. Okey, masih ingat lagi tak tadi? Okey, kita tengok sebarang nombor dikuasakan dengan sifar, hasilnya ialah 1. Jadi 3 kuasa sifar sama dengan 1. 5 kuasa negatif 2 sama dengan 1/5 kuasa 2. Jadi 1 darab 1/5 kuasa 2. Okey, jadi sama dengan 1/5 kuasa 2. Kalau kita tengok kepada soalan, dia suruh hitung nilai. Maka kita kena cari nilai 5 kuasa 2 itu berapa. Jadi 5 kuasa 2 sama juga dengan 25. Jadi jawapan dia ialah 1/25. Sebab soalan dia kata hitung nilai. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok soalan B. 32 kuasa 4/5 darab 81 kuasa negatif 1/4 bahagikan dengan 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 6 kuasa 1/2. Okey, bila awak nampak penyebut dia 5, maka kita cari nombor kuasa bagi 32, iaitu kuasa 5. Jadi 32 tu sama juga dengan 2 kuasa 5. Okey, 2 kuasa 5 darab indeks dia. 5 darab dengan 4/5. Okey, 5 darab 4/5. Okey, kemudian darab 81 pun sama. Okey, kita cari nombor kuasa. Nombor kuasa 4 sebab kita tengok kuasa dia negatif 1/4. Jadi 81 sama juga dengan 3 kuasa 4. Jadi darabkan indeks dia 4 darab negatif 1/4. Okey, yang di bawah darabkan indeks. Sebab nombor indeks dikuasakan, indeks kita darab. Jadi 2, 4 darab 1/2. Okey, darab 3 kuasa 6 darab 1/2. Baik, yang di atas 2 kuasa 5 darab 4/5. Okey, 5 darab 4/5 ialah 4. Jadi 2 kuasa 4. Okey, darab. Okey, 3 kuasa 4 darab negatif 1/4. 4 darab negatif 1/4 ialah negatif 1. Jadi 3 kuasa negatif 1. Okey, yang di bawah 2 kuasa 4 darab 1/2. Jadi 4 darab 1/2 hasilnya ialah 2. Jadi 2 kuasa 2 dan 3 kuasa 6 kuasa 1/2. Okey, 6 darab 1/2 ialah 3. Jadi 3 kuasa 3. Baik, di sini kita pun nampaklah ada asas yang sama, iaitu asas 2 dan asas 3. Okey, jadi juga awak nampak pembahagian di situ. 2 kuasa 4 bahagi 2 kuasa 2. Jadi bila pembahagian, kita ingat hukum indeks. Bila pembahagian asas sama, indeks kita tolak. Jadi 2 kuasa 4 tolak 2. Okey, sama juga dengan asas 3. Okey, pembahagian juga, maka kita tolak indeks dia.
negatif 1 tolak 3. Okey, jadi sama dengan 2 kuasa 2 darab 3 kuasa negatif 4. 2 kuasa 2 sama juga dengan 4. 3 kuasa negatif 4 tadi, kita jadikan dia 1/3 kuasa 4. Okey, indeks negatif tadi. 1/3 kuasa 4, kita kena cari hasil 3 kuasa 4. 3 kuasa 4, kita buat pendaraban berulang. 3 darab 3 darab 3 darab 3. 4 kali berulang. Jadi 3 kuasa 4 tu ialah 81. Jadi 4 darab 1/81 hasilnya ialah 4/81. Okey, seterusnya. Okey, kita ada ini ialah standard pembelajaran yang terakhir dalam tajuk indeks, iaitu 1.2.7 menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks. Tadi kita sudah tahu semua tentang hukum indeks, maka sekarang kita nak buat penyelesaian masalah. Okey, cikgu bagi contoh soalan di sini. Dia kata, hitung nilai X bagi persamaan di bawah. Okey, dia bagi 5 kuasa X darab 125 kuasa X tolak 3 bahagi 5 kuasa 3 sama dengan 1. Kalau murid-murid tengok kepada soalan, okey, yang pertama 5 kuasa X. Kemudian kita ada nombor 125 dan kita ada 5 kuasa 3. Asas dia, awak tengok 5 kan? Jadi 125 tu pun kita tukar kepada asas 5. Ini kita belajar semasa slot yang pertama dulu, menukar nombor kepada bentuk indeks. Masih ingat lagi kan? Okey, menukar nombor dalam bentuk indeks. Jadi di sini 125 sama juga dengan 5 kuasa 3. Okey, jadi 5 kuasa X darab 125 tu sudah jadi 5 kuasa 3. Kemudian kuasa dengan X tolak 3 yang asal dia. Okey, bahagi 5 kuasa 3. Okey, 1. Tadi pun kita sudah tengok sebarang nombor kalau kuasa kosong nilainya adalah kuasa sifar. Maafkan cikgu. Okey, sebarang nombor kalau kuasa sifar hasilnya ialah 1. Jadi yang 1 tu pun kita tukar ke dalam asas 5. Jadi 1 tu sama dengan 5 kuasa sifar. Okey, jadi 5 kuasa X darab, baik, yang indeks 3 darab X tolak 3. Yang tu kita darab. Okey. Jadi 3 darab X kita dapat 3X. Kemudian 3 darab negatif 3 kita dapat negatif 9. Sebab itulah kita dapat 5 kuasa 3X tolak 9. Bahagi dengan 5 kuasa 3 sama dengan 5 kuasa sifar. Okey, di sini kita sudah ada asas yang sama. Semua asasnya adalah 5. Okey, jadi 5 kuasa X darab 5 kuasa 3X tolak 9 bahagi 5 kuasa 3. Okey, kita ambil asas dia 5. Yang pendaraban, masih ingat, indeks dia kita tambah. Dan yang bahagi ataupun pembahagian, indeks dia kita tolak. Jadi X tambah 3X tolak 9 tolak 3 sama dengan 5 kuasa sifar. Okey, di sini soalan dia kita nak cari nilai X. X tu berada pada indeks. Jadi sekarang asas kita sudah sama. Okey, abaikan asas, sekarang kita ambil indeks sahaja. Di sebelah kiri kita ada X tambah 3X tolak 9 tolak 3. Okey, X tambah 3X adalah 4X. Okey, dalam slide awak nampak cikgu ambil indeks sahaja. X tambah 3X iaitu 4X. Negatif 9 tolak 3, negatif 12. 4X tolak 12. Sebelah kanan pun sama dengan sifar, iaitu cikgu ambil indeks yang 5 kuasa sifar. Okey, cikgu sudah abaikan asas dia sebab soalan dia untuk cari nilai X. Okey, maka 4X sama dengan, pindahkan 12 ke sebelah kanan. Jadi 4X sama dengan 12. Untuk dapatkan nilai X, 4X sama dengan 12, maka X sama dengan 12 bahagi 4. Maka kita pun dapatlah nilai X sama dengan 3. Okey, kita nak pastikan betul ataupun tidak jawapan kita ni 3. Kita boleh semak jawapan. Okey, kita tengok macam mana kita semak jawapan.
Okey? Kita tengok, kita semak jawapan. Soalan kita tadi, 5 kuasa X darab 125 kuasa X tolak 3 bahagi 5 kuasa 3 sama dengan 1. Kita sudah buat penyelesaian tadi dan kita sudah dapat nilai X kita ialah 3. Kita cuba masukkan nilai X tu, masukkan nilai X, gantikan nilai X dengan 3 yang kita dapat tadi. Okey, 5, cikgu gantikan X tu dengan 3. Jadi 5 kuasa 3 darab 125. Okey, X kita jumpa X lagi kan? Okey, X tu gantikan dengan 3. Sebab tadi kita sudah dapat nilai dia 3. 3 tolak 3. Okey, bahagi 5 kuasa 3 sama dengan 1. Jadi 5 kuasa 3 darab 125. Okey, indeks dia 3 tolak 3. 3 tolak 3 sama dengan sifar. Jadi 125 kuasa sifar. Bahagi 5 kuasa 3 sama dengan 1. Jadi 5 kuasa 3 darab. Baik, sekarang kita jumpa lagi kuasa sifar. Jadi kalau kuasa sifar berapa nilai dia? Kuasa sifar nilainya adalah 1. Jadi 125 kuasa sifar sama juga dengan 1. Bahagi dengan 5 kuasa 3 sama dengan 1. Jadi di sini kita tinggal lagi 5 kuasa 3 bahagi 5 kuasa 3. Berapa 5 kuasa 3 bagi 5 kuasa 3? 1. Jadi 1 sama dengan 1. Bila kita dapat jawapan yang sama sebelah kiri dan sebelah kanan, maka jawapan kita tadi adalah betul. Itu cara kita nak semak jawapan. Jadi cikgu rasa untuk tajuk indeks setakat ini sahaja. Jadi awak perlu ingat tentang hukum indeks. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Untuk hukum indeks, sekiranya pendaraban indeks asas sama, indeks kita tambah. Pembahagian indeks asas sama, indeks kita tolak. Okey, dan nombor indeks dikuasakan, indeks kita darab. Okey, untuk indeks kuasa sifar, maka nilainya adalah 1. Okey, boleh? Jadi cikgu rasa setakat ini saja pertemuan kita pada kali ini untuk tajuk indeks. Jadi cikgu harap semua dapat membuat ulang kaji, okey, dengan berkesan. Okey, boleh kita jumpa lagi untuk di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.